Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, sekali lagi dan berkali-kali lagi kita menyatakan syukur kita pada Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi beri pada kita izin untuk kita bina akhirat kita. Melalui apa? Melalui kita masih lagi dapat berada atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua faham, kita bina akhirat ini ialah dengan cara kita betulkan kehidupan dunia kita. Kita kena jalani kehidupan dunia sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah dia yang dikatakan sebagai cara untuk kita bina akhirat, dan tempat dia di dunia. Dah masuk dalam kubur, kita sembahyang 100 rakaat pun tak ada nilai dah, tuan-tuan. Kita menangis keluar air mata darah pun tak ada nilai dah, tuan-tuan. Tapi masa kat dunia, satu sujud pun besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu titis air mata yang kita alirkan kerana bertaubat, kerana takut akan Allah, maka dia boleh, satu titik tu boleh padamkan api neraka di akhirat ni. Dunia ni penting bukan kerana dunia. Dunia ni penting kerana kaitan dia dengan akhirat. Ya, Alhamdulillah, insyaAllah kita teruskan daripada kitab kita Penawar Bagi Hati. Berapa bulan dah tak pakai kitab ni, kan? Dengan puasanya, dengan rayanya, dan macam-macam hal. Jadi insyaAllah, dan kita malam ni kita masuk kepada bab yang terakhir. Kitab kita ni dia ada 3 kitab ataupun 3 bahagian. Bahagian pertama membahaskan tentang 7 anggota zahir badan kita ni. 7 anggota utama. Kemudian bab yang kedua menceritakan 10 sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela yang perlu kita kenal penyakit-penyakitnya ini. Dan yang ketiga, bahagian ketiga ialah kita nak bercerita tentang 10 sifat mahmudah, sifat yang terpuji, sifat yang perlu kita hiaskan diri kita dengan sifat-sifat yang 10 ini. Tapi sifat yang 10 ini bukanlah semata-mata ini 10-nya, tapi inilah apa yang disimpulkan melalui penelitian oleh Imam Al-Ghazali. Maka akhirnya dia modulkan daripada Quran, daripada hadis, dia modulkan, yang mana katanya Imam Al-Ghazali, kalau kita dapat bersihkan diri kita daripada 10 mazmumah dan kita dapat hias diri kita dengan 10 mahmudah ini, maka insya-Allah kita akan mula menjadi ataupun bergerak ke arah menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh, untuk menjadi seorang yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Jadi kita ni dah di hujung rancangan lah kalau kira kan. Kalau ikut tabak ataupun cetakan kitab saya yang dicetak di Thailand ni, dia punya muka surat sebanyak 100 muka surat. Jadi sekarang dah masuk 97. Malam ni bab yang ke-10 ni 97. Berapa lagi tinggal muka surat? Kalau panjang umur lah, tuan-tuan, insya-Allah khatam dah kitab kita ni, tuan-tuan. 3 muka surat lagi. Takut kita je khatam dulunya. Kan? Itu pun tak ada janji. Tak ada janji yang kita ni sempat masing-masing nak khatamkan kitab ni.
Berapa belas tahun dah tuan-tuan? Berapa tahun dah ni? Daripada surau ni dalam kontena lah. 2010. Ni dah 13 tahun dah tuan-tuan. Kan? Alhamdulillah. Dah tinggal 3 muka surat. Agak-agaknya sempat jugalah. Takut duk sedap hati, sempat tengok tak sempat kan. Tapi ala kulli hal, banyak dah yang kita bicarakan, banyak dah yang kita bincang. Dan insya-Allah malam ni kita masuk bab yang ke-10 pada menyatakan ingat akan mati, katanya musannif kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Maka dia kata, ketahui olehmu bahawasanya ingat akan mati itu kelakuan yang dipuji, lagi yang dituntut oleh syarak. Jadi dia menarik perhatian kita, Syekh Abdul Qadir ini menarik perhatian kita, mengatakan bahawasanya kelakuan, kelakuannya pun masuk kelakuan, perbuatan, apa yang kita lakukan, yang kita buat, bukan kelakuan. Maksudnya perbuatan kita mengingati mati itu, pertama sekali ialah mahmudah, yang dipuji. Dipuji itu bahasa Melayu, mahmudah itu bahasa Arabnya lah. Jadi maksudnya dia termasuk dalam yang dikatakan 10 kelakuan, 10 sifat, 10 tabiat kita yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh syarak. Lagi dituntut, bukan setakat puji, dituntut. Maknanya kita dituntut untuk ada sifat sebegini. Apa dia? Mengingati mati. Dan adalah ia tu apa? Dan adalah ia, mengingati mati itulah sebab bagi membanyakkan ibadah, dan sebab bagi mensedikitkan dunia dan angan-angan. Jadi mengingati mati ini, dia secara automatik akan mendorong kita untuk banyak ibadat. Contoh mudah gini je tuan-tuan. Katalah kita pergi buat, apa dia panggil tu, screening health kita tu lah kan. Apa dia panggil, apa inilah, buat bukan ujian, mana cek kita punya status tahap kesihatan kan. Scan, buat itu ini, test tu test ni. Tiba-tiba doktor kata, alamak, tuan ni ada penyakit, ada kanser. Ini 3 Jumaat je lagi ni. 3 Jumaat je lagi ni. Kalau panjang-panjang, paling-paling pun sekat 3 Jumaat je. Ini dah stage 5 dah. Alamak. Tuan-tuan, kalau kita dapatlah CJ daripada doktor macam tu, agak-agak balik rumah tu kita buat apa? Makan biryani ke? Minum air sejuk je tuan-tuan. Agak-agak lah. Waliyahzubillah lah, janganlah gitu kan. Tapi maksudnya kalau lah kita tiba diagnose, ni ada kanser, 3 Jumaat, 3 minggu lah maksudnya lagi. Doktor kata ini paling-paling pun tengok gaya ni 3 minggu je lagi ni. Agak-agak lah tuan-tuan. Macam mana 3 minggu yang kita akan harungi tu, macam mana bentuk 3 minggu yang terakhir? Semayang kita macam mana agak-agak? Kan, rasa macam tak cukup nak semayang. 5 ni sikit sangat, tambah sunat tu sunat ni, yang paling banyak sunat taubat kan. Ini 3 minggu je lagi ni nak mati. Ataupun kita pergilah ke penjara, ke bahagian sel yang menunggu apa, dia panggil apa, panduan akhir, panduan apa entah kan. Dia maknanya kalau orang tu dah jatuh hukum mati, dia duduk dalam penjara tunggu dia punya tu. Bila dalam seminggu ke lagi, dia dah pindah sel dah kan. Masa tu ustaz pun datang, ajar apa semua, semayang, taubat, kalau yang nak taubat lah. Masa tu lain dah tuan-tuan. Kita dah tahu ni esok nak mati ni, subuh esok mati. Yang tadi lama sikit, 3 minggu lagi mati kan. Apa akan jadi pada 3 minggu terakhir kita tu, kalau kita tahu itulah hari minggu terakhir kita mati, atau kita tahu itulah hari terakhir, ada sehari lagi esok subuh kita mati?
Macam mana tuan-tuan? Itu sebab tu mengingati mati ini sebab bagi membanyakkan ibadah. Confirm semayang kita khusyuk lain macam dah masa tu tuan-tuan. Kan? Dan mensedikitkan dunia. Nak pergi kerja pun rasa macam tak larat dah masa tu. Kalau sekarang ni hujan ribut pun kita gedah. Kan? Cukup time je kita masuk, kita punch in, kita clock in, clock out. Macam mana kan, membujur lalu melintang patah. Kerja tetap pergi kerja. Tapi kalau kata tinggal 3 minggu je lagi umur, agak-agak pergi kerja ke tak pergi kerja tuan-tuan? Kan? Ini bergantung juga kepada kefahaman lah. Tapi maksudnya saya nak cerita, bila kita tahu kita ni nak mati tak lama lagi, maka sudah pasti akan berlaku perubahan dalam kehidupan harian kita. Dan antara perubahan yang common ialah membanyakkan ibadah dan menyedikitkan tentang kesibukan dunia kita. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsiru zikraha zimil lazati fa innahu la yakunu fi kathirin illa qallalahu wala fi qalilin illa ajzalahu." Iktsiru zikra hazimil lazzat. Banyakkan oleh kamu menyebut akan hazimil lazzat, akan yang memutuskan segala kesedapan. Apa dia hazimil lazzat? Iaitulah mati. Mati ini memutuskan segala kelazatan, segala kesedapan. Maka bila kita mati dah tak ada apalah tuan-tuan. Fa innahu la yakunu fi kathirin illa qallalahu. Kerana bahawasanya mati itu tiada disebutkan akan dia pada ketika banyak angan-angan dan dunia, melainkan mensedikitkan ia akan dia. Mensedikitkan ia akan dia. Ia tu balik ke mana tu? Mensedikitkan ia akan dia. Banyak betul dia ni. Dan tiada disebut akan dia pada ketika sedikit amal ibadah, melainkan membanyakkan ia akan dia. Maknanya Nabi SAW mengatakan, bila mati ni, bila kita ingat mati, hazimil lazat ni, pemutus segala kelazatan ni, keseronokan ini, bila kita ingat mati, maka jika kita ni sibuk, sibuk sangat dengan keduniaan, dengan perkara yang lalai, dengan angan-angan kita nak buat tu, nak buat ni, maka bila kita ingat mati, maka dia akan menyebabkan kita pun sedikit. Maknanya kita akan terhad. Tetapi kalau kita ni kurang amal ibadah, maka dia akan memperbanyakkan kita, mendorong kita untuk memperbanyakkan amal ibadah. Ini dia mati. Mati. Dan sabda Nabi SAW, aktiru min zikri hazimil lazat al-mauti. Artinya, banyakkan oleh kamu akan menyebut yang memutuskan segala kesedapan, iaitulah mati. Ditanya akan Rasulullah SAW, ayyul mu'minina akyas? Qala aktsaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apa arti dia? Yang mana sekalian orang yang beriman yang lebih pintar. Akyas maksudnya gini, ayyul mu'minina akyas. Siapakah orang mukmin, orang yang beriman yang paling cerdik? Akyas ini maksudnya yang paling cerdik. Superlative form, yang paling pandai, yang paling cerdik. Maka sabda Nabi SAW sebagai menjawab,
iaitu yang lebih banyak mereka itu menyebut mati, mengingat mati, bercerita tentang mati, ingat mati. Dan yang lebih elok mereka itu bersedia bagi orang yang kemudian, bagi barang yang kemudiannya. Mereka jua sekalian orang yang pintar, yang cerdik. Itu bahasa lama sikit lah. Ni saya terjemah yang bahasa moden lah. Ayul mu'minina akyas, orang mukmin yang manakah yang paling pintar, yang paling cerdik, yang paling smart? Qala, jawab Nabi SAW, aktsaruhum lil maut, yang paling banyak mengingat di kalangan mereka yang mengingati mati. Zikra, al mauti zikra, yang paling banyak di kalangan mereka itu yang mengingati mati. Wa ahsanuhum, dan yang paling elok di kalangan mereka itu lima ba'dahu isti'dadan, membuat persiapan untuk selepas mati. Orang cerdik ni kata Nabi SAW, pertama dia kena beriman lah. Kalau orang tak beriman, cerdik macam mana pun tak cerdik juga. Macam mana orang tu boleh kata cerdik kalau dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala kan? Yang kedua ialah dia ni paling banyak ingat mati. Paling banyak ingat mati. Ni orang cerdik kata Nabi SAW. Yang ketiga, dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan selepas mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang terbaik di kalangan mereka bagi kehidupan yang selepas mati dalam membuat persiapan terhadapnya. Jadi di sini Nabi SAW bagi tahu dengan begitu jelas bahawasanya orang yang cerdik ni orang yang selalu ingat mati, dan orang yang selalu buat persiapan untuk kehidupan selepas mati. Kita ni mati ni tuan-tuan, dia bukan kesudahan. Mati ni hanyalah satu perpindahan. Kalau kita pergi melawat orang mati, kita tengok orang tu mati lah kan. Ni jenazah, kita pun pergilah baca Yasin, kita pergi apa semua, melawat dia, doakan dia, Yasin dan sebagainya. Kita pergi tengok tu mayat tu, jenazah tu, kita kata mati dah dia, mati dah Pak Mat ni kan. Pak Mat yang mati tu mati ke hidup? Oh, bahaya soalan ustaz ni. Pak Mat yang mati tu mati ke hidup? Macam tak boleh nak jawab ni. Tak, soalan tu very tricky ustaz. Pak Mat yang mati tu mati ke hidup? Allahu Akbar, nak jawab kan. Dia tu mati, dari pandangan orang lain dia mati, tapi bagi pandangan diri dia sendiri, Pak Mat tu sendiri, pada masa itulah dia telah hidup dalam kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenar. Kenapa? Pada masa tu bila terpisah roh daripada jasad, maka dia pun masuk ke alam kehidupan yang sebenar. Roh tak mati tuan-tuan kan? Roh tak mati. Sebab tu Nabi SAW kata, bila orang mandikan jenazah, kau mandikan elok-elok. Kenapa? Roh duk tengok je jenazah tu, roh duk tengok je orang mandikan, siap pesan lagi kan, berlemah lembutlah dengan aku, kerana aku baru saja berhadapan dengan sakratul maut. Jagalah aurat aku, jagalah aib aku. Cik baik ya tak dengar. Kalau dengar cuba tengok siap tu, tengok kan, dah mati pula 2 orang lagi kan. Tak pasal-pasal terkejut, baru nak jiruh elok-elok, sudah kan. Hakikat sebenar kita kata dia mati. Kita ziarah dia, kita yasinkan dia, kita tahlilkan dia, kita mandikan dia, kita kafankan dia. Tapi orang yang kena yasin, yang kena tahlil, yang kena kafan, yang kena mandi, yang kena kafan ni, dia hidup di alam akhirat. Dah bermulalah akhirat dia, bermulalah akhirat dia. Kan? Jadi mati ni benda yang bukan kita kata selesai habis cerita. Sebab tu kita ni dalam Islam, kita tak boleh bunuh diri, tak selesai.
Ada orang dia rasa banyak sangat masalah, berat sangat dah masalah, SPM dapat 8E. Alamak kan. Besarnya masalah SPM tak dapat 8E ni. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tuan, ramai mana profesor yang tak ada SPM, tuan-tuan. Dia orang tak ambil buat SPM dulu. Hidup je tak ada apa, tuan-tuan. Dia gotong tu ingat ada SPM ke? Sampai ada macam negeri kecil lah dia tu. Genting tu macam negeri dia. Kan dia ada polis dia, dia ada dia punya dia sendiri, dia punya jalan dia sendiri. Tak payah pakai JKR pun. Tuan-tuan, jangan risaukan sangat masalah SPM ni. Ini ya Allah, macam dah kalau tak ada SPM tu habislah hidup. Punahlah segala harapan. Apa harapannya apa? Dapat masuk universiti je kot. Sekarang ni orang balik universiti pun, habis universiti pun tak ada kerja. Kan? Kalau dulu orang kata kau kena belajar betul-betul supaya kau boleh sambung belajar. Dah sambung belajar, habis universiti dapat kerja besar. Sekarang semua buat TikTok je. Senang. Tak payah SPM bagai, kau main je lah TikTok tu dapat juga duit. Kan? Jadi influencer. Hari tu saya tunjuk gambar saya dalam Facebook je pun. Kebetulan ada hari family day dengan adik-beradik saya kat Perlis. Ada satu tempat ni, nama dia Kopi Kebun. Pergilah sarapan kat situ. Lepas tu ambil gambar lah sikit kan. Saya pun masuklah dalam Facebook. Hari ni hari ketiga. Ni yang last dah ni. Lepas ni makan sarapan dulu, lepas ni nak check out dah. Ada orang tanya tu, Ustaz, baju Melayu Ustaz tu buat kat mana? Alamak, tak pernah lagi orang tanya. Kita pun jawab biasa je lah, kat sini je kan. Baju Melayu kat sini je. Dia balas lagi, ada nombor telefon tak? Hai, ada nombor telefon teller tu tak? Alamak, ini kalau kau ambil komisen ni bagus juga ni kan. Saya bagi je lah, teller tu ada pun kat Putrajaya tu je. Kan, maknanya patutlah orang boleh buat duit kan. Dah jadi influencer dah saya pun rupanya kan. Tak pasal-pasal lah dapat tailor tu, dah dapat customer seorang kan. Padahal baju Melayu biasa je. Cuma saya duduk belakang pokok-pokok cantik lah kan. Rupanya gitu je budak-budak sekarang cari duit, tuan-tuan. Kaya-raya dengan cari duit ni. Mana dia nak belajar? Kita belajar SPM bukan kerana apa, tuan-tuan, kerana ilmu, nak belajar ilmu. Tu je, nak supaya boleh terus belajar. Tu je. Tapi tuan-tuan, ada orang, adalah kita dengar-dengar yang lepas-lepas sampai sanggup bunuh diri kerana keputusan. Sebab dia ingatkan mati tu selesai lah masalah. Hutang banyak, kau mati. Kau bunuh diri, mati. Memanglah kau tak payah bayar hutang dah. Selesai masalah tu. Masalah yang lepas mati tu kan. Sebab apa? Kita orang Islam ni, kita yakin kita ini akan ada, lepas kita mati tu, transisi kita menuju kepada kehidupan lain, kehidupan yang sebenar, yang hakiki. Sebab tu orang cerdik, kata Nabi SAW, orang yang banyak ingat mati. Tapi ada orang, saya pernah dengar lah, profesor ni cakap, saya tak setujulah dengan Imam Ghazali. Alamak, terkejut juga kita dengar kan. Imam Ghazali pun dia walun juga. Kalau setakat Ghazali ke Datuk Ghazali, tak apa, ini Imam Ghazali pun dia walun juga. Saya tak setuju. Kenapa? Sebab ajaran tasawuf dia tu menyebabkan kita mundur. Mundur? Setahu aku zaman Baghdad ni lah zaman keemasan Islam. Kan zaman Baghdad ni lah yang paling maju, segala benda semua maju. Sebab apa? Sebab orang ikut Imam Ghazali lah. Sebab tok guru orang Baghdad masa tu macam Imam Ghazali ni. Kita ni yang teruk je kan. Jadi tuan-tuan, pelik lah orang berfikir. Tapi nak cakap tak erti pun profesor kan. Sebab apa? Dia tak suka. Sebab dia kata bila kita selalu sebut pasal mati ni, kita jumut. Alamak, jadi jumut dah. Jadi tuan-tuan, dia bukan masalah. Profesor tu pun mungkin betul, mungkin juga betul. Kalau orang yang ingat mati ni, dia salah faham tentang mati, dia salah faham tentang akhirat kan. Salah faham tentang konsep mati.
Kita kena tengok Nabi SAW. Sebab tu agama ni dia bukan teori-teori. Agama ni dia Allah Ta'ala bagi teori, Allah bagi praktikal. Apa mana praktikal dia? Kehidupan Rasulullah SAW dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ini kehidupan yang sudah dipuji oleh Allah. Kehidupan yang dah disertified oleh Allah. Kehidupan yang dah disahkan Allah redha. Sebab tu kita kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, ini yang Allah dah redha dah ni. Orang-orang ni yang dah confirm. Jadi inilah macam mana cara mereka hidup atas dunia. Itulah yang dikatakan cara kehidupan orang yang ingat mati, orang yang cerdik. Siapa lebih cerdik pada Nabi SAW? Sudah tentu baginda SAW yang paling cerdik. Siapa yang lebih cerdik pada Sayyidina Abu Bakar? Siapa yang lebih cerdik daripada Sayyidina Umar? Tentulah mereka-mereka inilah yang lebih cerdik. Jadi yang dikatakan ingat mati itu, kita kena tengok macam mana Rasulullah ingat mati. Apa impak kepada kehidupan harian Rasulullah bila Rasulullah ingat mati? Apa impak yang berlaku kepada kehidupan Abu Bakar bila Sayyidina Abu Bakar ingat mati? Itu kena faham. Kalau kita ingat mati dan kita faham mati tu macam orang Hindu ke, orang apa yang sembah alam ke apa ke, yang tak yakin ada kebangkitan, yang tak ada, memanglah maka akan salahlah tindak tanduk dia sebab kepahaman dia salah. Kita kena tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, al-kayyisu man dana nafsahu wa akila lima amila lima ba'dal maut. Artinya bermula mereka yang berakal, mereka yang menghisap ia akan dirinya dan beramal ia kerana barang yang kemudian daripada mati. Itu dia ada salah cetak dia. Wa akila, bukan wa akila tu, wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila, ain mim lam, bukan ain qaf lam. Lima ba'dal maut. Untuk orang yang cerdik itu, orang yang pintar itu, orang yang bijak itu, mandana nafsahu, iaitu mereka yang sentiasa menghitung diri dia, sentiasa muhasabah diri dia. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk apa selepas mati, untuk kehidupan selepas mati. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, kafa bil mauti wa'idha. Artinya memada dengan mati itu memberi pengajaran. Memberi pengajaran. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa'iz ni yang memberi peringatan, yang memberi pengajaran, pedoman tu wa'iz. Kan? Jadi mau'izah, wa'iz, yang memberi pengajaran, yang memberi peringatan, maka memadai. Kata Nabi SAW, maut, mati itu. Bila kita ingat mati, maka kita banyak beringat untuk kita hidup kita ni. Kan? Mula kita akan timbang semua apa yang kita nak lakukan, apa yang kita nak cakap, apa yang kita nak pandang, apa yang kita nak dengar, macam yang kita dah bahas dalam muka surat depan. 7 anggota badan. Kita akan pastikan 7 anggota badan kita ni kita akan gunakan dengan betul, sebagaimana yang diperintah oleh Allah, cara yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan syarat bila kita ni ada ingatan kepada mati. Sebab kita faham lepas daripada mati ada lagi satu kehidupan, dan mati tu dah tak ada mati lagi lepas tu. Hidup kat dunia ni sekali je tuan-tuan, lepas tu kita mati. Betul, hidup di akhirat pun sekali juga, tapi tak mati-mati tuan-tuan. Tak mati. Berapa tahun kat akhirat ni? Berapa tahun? 100 tahun? Bukan 100 tahun, bukan 100,000 tahun, bukan 100 juta tahun, bukan 100 bilion tahun, bukan 100 trilion tahun, bukan 100 quadrillion tahun, bukan. Tak ada tuan-tuan.
Dia sampai bila-bila, sampai bila-bila, 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 bila-bila. Kekal selama-lamanya, tuan-tuan. Allah pancarkan sifat baqa dia sehingga kita pun kekal selama-lamanya di alam khusus, ini alam akhirat nama dia. Dalam tu ada lagi alam syurga atau alam neraka. Kan? Jadi tuan-tuan, itu yang kita kena ingat, kan? Mati ni satu benda besar sebagai memberi peringatan kepada kita. Sangat besar. Sebab mati ni tak ada orang boleh lompat naik dah. Kan? Kalau dah ke bumi, ada lompat naik balik. Katalah ada, agak-agak kita terima tak ada. Contohlah, satu orang suami meninggal, kan, meninggal lepas asar ke bumi. Maghrib dia balik rumah. Agak-agak bini dia buka tak pintu, tuan-tuan? Alhamdulillah, abang dah balik. Betul ke macam tu agak-agak? Ni mata bengkak lagi ni, kan? Bengkak ni lagi mata bini ni. Abang baru meninggal pagi tadi, asar tadi ke bumi. Tiba-tiba maghrib, Assalamualaikum, kan? Ya, abang balik ni. Agak-agak bini dia lompat peluk ke? Lompat ke mana, tuan-tuan? Itu tak kira edah tak edah dah, lompat keluar rumah lah jawab dia, kan? Sebab apa, tuan-tuan? Orang dah tak terima kita dah. Orang tak panggil kita orang dah masa tu. Kalau balik juga orang panggil hantu raya, kan? Oh, ini ada saka apa ni, kan? Hantu raya lah selalu yang kena tuduh, kan? Kalau hantu Jepun ni tak ada kepala, kan? Ini balik elok muka tuan. Dia sebab hantu raya ni rupa dia macam tuan. Sudah lah jadi hantu raya gitu. Orang tak terima dah kita, tuan-tuan. Kita hidup kat dunia ni sekali, lepas pada tu kita hidup di akhirat pun sekali juga. Beza dia kat dunia ni dia kita mati, kat akhirat kita tak mati lagi dah. Sebab tu kita kena bina akhirat dari sekarang. Macam mana kita nak bina akhirat kalau mati pun kita tak ingat, tuan-tuan? Kita tak ingat yang satu masa kita akan tinggalkan dunia. Nama pun meninggal dunia. Kenapa orang panggil mati ni meninggal dunia? Orang Melayu lah terutamanya, kan? Kenapa dia panggil mati ni meninggal dunia? Sebab kita tinggalkan dah dunia ni. Tu bahasa lapik je semua tu. Dia sepatutnya sebut mati je, kan? Tu bahasa lapik. Ustaz tahu tak apa dia? Pak Mat dah tak ada. Pergi mana? Dah tak ada. Ke mana pula perginya, kan? Lapik. Nak sebut mati tu tak nak sebut mati tu, perkataan mati tu. Pak Mat mati dah, Ustaz. Ui, kasar benar bunyinya, kan? Itu dia lapik. Dah tak ada. Kenapa? Tak tahulah, kan? Tengah-tengah makan rebah pula dah. Allah, jantung lah tu, jantung juga. Memanglah mati ni memang jantung berhenti lah, kan? Confirm dah jantung berhenti kalau mati. Dia orang tu mati sebab jantung berhenti ke? Atau jantung tu berhenti sebab orang tu mati? Yang mana satu? Ini sikit-sikit sakit jantung, sikit-sikit. Bukan sakit jantung, memang dah Jibril pula dah. Memang dah Israel datang ambil cabut nyawa dia, berhenti lah jantung tu, kan? Saya selalu cerita, kan, nenek saya berapa lama kena stroke. Ayah saya jaga dia, tapi yang meninggal ayah saya dulu. Nenek saya baru je berapa tahun, 3 tahun lepas je baru meninggal. Atas sebelum Covid sikit je. Berapa belas tahun ayah saya duduk jaga dia. Pampers lah, apa semua, susu. Lala tukang jaga tu meninggal. Nenek saya tu pula datang dengan bertongkat masa mandi jenazah tu. Dia sempat siram pula anak dia ni. Yang duk siram, yang duk mandikan dia, yang duk jaga dia tu. Dia pula duk siram jenazah kawan tu. Sebab last sekali dah habis dah, kita pun panggil lah jemput, kan? Jemput mak ni. Dia bukan masalah sihat dengan sakit, tuan-tuan. Sihat sakit tu bab lain. Kalau kitab tu dia bab lain, kena baca bab lain. Ini bab mati dengan hidup ni
ia cerita lain. Ia cerita berkenaan janji Allah. Kalau Allah dah janji, itulah masa dia, jalan. Kalau sehat ke, lepas tu bila yang sehat sadar-sadar mati ni, dah orang kata, oh ni jantung. Memanglah jantung tu berhenti, dah mati kan. Sama ada jantung tu berhenti sebab dia mati, atau dia mati sebab jantung tu berhenti. Yang mana satu? Nak jawab pun takut juga tu. Jadi tuan-tuan, ini mati. Kita kena selalu cerita tentang mati. Sebab Nabi kata, wa kafa bil mauti wa'idha. Memadai, cukuplah untuk kamu mati itu sebagai pemberi peringatan, pemberi pengajaran. Cukup. Lepas tu kita disunatkan pergi hantar, solatkan jenazah, hantar jenazah sampai ke kubur, tengok, talqinkan jenazah. Itu tujuan dia, supaya kita selalu ingat mati. Ustaz kalau duduk ingat mati je tak syok kan. Nak minum kopi pun setak lalu. Itulah masalah dia tuan-tuan. Lepas tu Nabi kata, hazimil lazzat. Mati ini adalah pemusnah kepada kelazatan. Mula rasa tak lalu tu, tak seronok, tak selera kan. Jadi apa pun, pertama, untuk sampai perenggan yang kita baca, habis perenggan yang kita baca ni, kita kena faham bahawasanya mengingati mati ini adalah satu perkara yang dipuji, dituntut malah oleh agama kita. Nabi ajar sahabat-sahabat supaya selalu ingat mati. Nabi ajar tuan-tuan. Mana ini adalah teras pendidikan tarbiyah Rasulullah dalam membentuk para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kalau kita ni nak jadi, nak orang kata memiripkan diri kita dengan para sahabat, maka kita kena ikutlah pattern tarbiyah yang Rasulullah SAW telah gunakan kepada para sahabat. Nak cerita banyak tentang mati, kita kena cerita banyak tentang akhirat, kehidupan selepas mati. Kehidupan selepas mati. Kita banyak cakap perkara ni, dia akan kuatkan iman. Iman kita akan jadi kuat. Sebab ini kita bawa diri kita untuk yakin dengan janji Allah, yakin dengan khabar yang Allah Ta'ala beri. Akhirat ni kita tak tahu tuan-tuan. Tak ada orang pergi ke akhirat ambil gambar, hantar tunjuk video kat kita. Tak ada. Satu-satunya cara, kita kena selalu cakap, selalu dengar orang cakap, selalu fikirkan tentang akhirat. Tu je, formula dia 3 ni. Selalu cakap, selalu dengar orang cakap, dan apa? Yang ketiga, fikirkan perkara. Abdullah bin Rawahah duduk dengan isteri, tiba-tiba menangis dia. Isteri dia tanya, kenapa bang? Tak, aku teringat, kan kita ni mati besok, di akhirat kita kena lintas titian sirat. Abang duk terfikir, abang ni lepas ke tak lepas titian sirat ni? Nabi SAW kata titian sirat ni dah lah macam tu, dia punya tajam, macam tu dia punya halus. Nak rentah bawah neraka, ada penyangkut, ada pengait-pengaitnya pula. Abang ni lepas ke tak lepas tak tahulah, menangis. Yang isteri pula bila tengok gitu, dia pun, kalau abang tak lepas, saya pun tak tentu lagi lah lepasnya. Dah 2 orang menangis. Pernah kita laki bini menangis sebab ingat akhirat? Pernah? Selalu, apa salah kita bang, anak kita tak dapat 7A? Astagfirullahalazim. Itu yang kau kalut. kan. Tuan-tuan, inilah bila kita lupa tentang kehidupan sebenar selepas mati. Bila kita lupa mati dan apa yang kita akan hadapi selepas mati, maka kita letak prioriti yang salah, kerisauan yang salah, air mata digugurkan untuk perkara yang salah. Menangis ni bagus, tapi untuk apa? Silap-silap. Kalau kita duk berhibur sangat dengan takdir ni, kita dah belajar dah muka surat sebelum ni kan. Apa dia? Bab yang ke-9, fasal menyatakan redha dengan qada Allah. Silap-silap tak lepas yang tu. Menangis sangat, risau sangat, bimbang sangat dengan perkara-perkara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi yang kita nak risau macam Abdullah bin Rawahah tadi, menangis laki bini. Elok seorang yang menangis. Bila dia cakap kat isteri dia, kenapa dia menangis? Dah saya pun risau juga kalau macam tu bang. Menangis. Menangis apa kalau orang tanya? Takut lintas titian sirat tak lepas. Dah berlatih dah melintas titian sirat? Berlatih belum? Aku nak berlatih kat mana, nak meniti kat mana? Pergi jambatan gantung. Jambatan gantung tak thrill tuan-tuan. Punya besar tu, ada pegang kiri kanan lagi kan. Tuan-tuan, buatlah persiapan nak lintas titian sirat. Antaranya korban ni tuan-tuan. Dah buat ke? Dah ambil dah korban masing-masing? Belum? Letih saya ceramah. Tiap-tiap tahun ulang. Kalau ambil tu pula, ambil yang terbaik kan. Jangan ambil yang asal murah. Ini sebir 10 surau dia sebir. Nak tengok satu bahagian mana yang 700.5. Itu yang nak ambil tu. Kecuali memang duit dia tinggal 700.5 je. Tak apalah dia sebir yang paling murah pun. Sebab sebenarnya tuntutan kita ialah sembelih binatang yang paling banyak dagingnya, yang paling besar. Kat Bandar Sarjana Putra tu, diorang sembelih lembu satu bahagian 2,000 tuan-tuan. Satu bahagian 2,000. Kenapa? Lembu sadar. Memang dalam iklan tu 2 ekor lembu sadar, 10 ekor lembu biasa. Dalam iklan tu, dalam WhatsApp grup surau tu lah. Malam tu iklan, esok 1 ekor lembu sadar settle. 7 bahagian orang dah ambil. Tinggal seekor je lagi. Satu malam je WhatsApp tu bergerak. 3 ekor lembu biasa settle, tinggal 7 ekor je lagi. Kan. Kita kena berebut-rebut buat persiapan untuk lintas titian sirat ni tuan-tuan. Ni kurang-kurang bagilah lembu tu yang fikir macam mana nak lintas kan. Kita duduk ya relax-relax. Ni kan kau dah pengait lagi, nak lompat lagi pengait tu. Dan kita ni kalau boleh kita nak lintas titian sirat ni pantas seperti kilat. Baru angkat kaki nak pijak, dah sampai dah. Taklah jauh sangat, amboi. Mentang-mentang dia dah sampai kan. Taklah jauh sangat. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Asqalani kata panjang titian sirat ni 25,000 tahun perjalanan tu. Bawah neraka, tebing sini mahsyar, tebing sana syurga, bawah neraka. Macam tuan-tuan, agak-agak lepas ke kalau kita dah main nak lintas sendiri tu. Carilah kenderaan, carilah cara supaya kita boleh melintas seperti kilat, seperti angin yang berlalu bersama kenderaan, supaya kita selamat menuju sampai masuk kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang Allah himpunkan orang-orang yang Allah redha. Kita berhenti kat sini dulu insya-Allah. Dah masuk 98 dah muka surat. Tinggal 2 muka surat lagi, khatamlah kitab kita. Harap-harapnya sempat insya-Allah. Semoga Allah SWT beri taufik untuk kita dapat faham, amal, dan kita dapat sampaikan pada saudara kita yang lain insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amala alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu 'indak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillah.